A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Untuk memberkati majlis kita, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah kita sama-sama memulakan majlis kita pada malam ini dengan membaca surah Al-Fatihah bersama-sama insya-Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin, amin ya rabbal alamin. Yang saya kasihi Tuan Imam, yang dikasihi Tuan Bilal, yang dikasihi ahli jamaah muslimin dan muslimat, tetamu-tetamu Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam ini kita dapat berjumpa lagi dalam majlis ilmu kita insya-Allah, dan pada malam ini insya-Allah kita akan sambung majlis kita ini dengan membaca sirah nabawiyah insya-Allah, sambungan daripada apa yang telah kita baca sebelum daripada ini. Jadi kita insya-Allah akan membaca kitab yang dinamakan sebagai Ar-Rahiqul Makhtum insya-Allah. Dengan sedikit-sedikit insya-Allah saya akan mungkin adalah terpaksa sedikit sebanyak yang kita terpaksa mungkin tak baca semua insya-Allah, tapi saya petik apa-apa yang terkandung di dalam buku ini insya-Allah. Pada minggu lepas kita telah sama-sama bercerita tentang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya menyampaikan Islam secara terang-terangan, iaitu dengan turunnya ayat daripada surah Al-Hijr. Ayatnya fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin, iaitu maksud fasda' artinya ialah terangkan ataupun zahirkan ataupun jelaskan ataupun jangan sembunyikan apa yang telah diberitahu kepada kamu wahai Muhammad. Fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin artinya ialah janganlah kamu menghiraukan orang-orang musyrik itu. Artinya jangan hirau, artinya ialah kalaulah mereka ini menentang, kalaulah mereka ini membuat apa-apa perkara kepada kamu untuk menghalang kamu dan sebagainya, maka janganlah kamu hiraukan mereka, hendaklah kamu teruskan wahai Muhammad. Jadi itu maksud fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin. Jadi apa yang telah dibuat oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ialah Nabi telah naik ke atas bukit As-Safa, bukit As-Safa, iaitu bukit berhampiran dengan Kaabah. Jadi pada masa itu bukit Safa ni adalah berada di luar masjid, bukannya di dalam masjid. Sekarang ni di dalam masjid. Jadi Nabi naik di situ, kemudian Nabi telah memanggil kabilah-kabilah Arab, kabilah-kabilah yang berada di Mekah pada masa itu, dan semua orang telah datang, kecuali orang-orang yang tak dapat datang akan menghantar wakil masing-masing. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bercerita kepada mereka, dan kemudian yang terakhir sekali kita baca pada minggu lepas ialah Abu Lahab yang telah mencela Nabi dan berkata kepada Nabi, tabballaka ya Muhammad. Tabballaka ya Muhammad artinya celaka kamu wahai Muhammad. Jadi dia kata lagi, kata-kata dia lagi ialah dia kata alihaza jama'tana, adakah kerana perkara ini, adakah kerana ini kamu nak himpunkan kami? Maknanya tak ada perkara lain ke? Tak ada cerita lain ke? Kamu nak mengarut ni, kamu nak merapu, macam itulah bahasa saya. Insya-Allah faham aku insya-Allah. Jadi oleh kerana kata-kata Abu Lahab ni, Abu Lahab bukan Abu Jahal. Jangan keliru dua orang ni. Dua-dua tu kita kata adalah, semua tu adalah gangster. Dalam bahasa tempat saya dia kata gedebe, gitu. Orang gedebe tu. Gedebe Mekah ni, dua orang ni. Jadi yang ni bapa saudara Nabi. Jadi dia berkata alihaza jama'tana, adakah kerana perkara ini kamu nak himpunkan kami? Jadi turunlah ayat tabbat yada abi lahabin
wa tabb ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran zata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum mim masad. Jadi surah Al-Lahab tu satu surah di mana satu-satunya dalam Quran ni yang menyebutkan nama orang yang menentang Nabi di Mekah. Dalam ayat lain tak ada, dalam Quran tempat lain tak ada sebut nama spesifik. Abu Jahal walaupun jahat tapi tak ada nama, dia dapat nama. Itu special dia. Special dia apa? Special dia bila kita baca sampai hari ni, maka kita akan berdoa untuk dia, sebab dia ada tab situ, ada 2 tab. Tab ni bukan tempat mandi, tab juga tab ni. Jadi tabat tu, tak tu ialah sebab tangan tu. Jadi tabat, lepas tu watab, gitu. Wa tu dan. Jadi tab tu artinya ialah celakalah untuk Abu Lahab, dan memang dia celaka. Jadi sebagaimana kita tahulah dia mati, dia tidak mati di Badar. Orang lain semua mati di Badar. Orang lain semua dibunuh di Badar, dalam peperangan Badar. Tapi dia mati penyakit. Penyakit dia tu ialah penyakit tab. Tab tu sejenis, iaitu seorang yang akan mati. Dia bukan mati mengejut, bukan sudden death. Kalau sekarang ni dikategorikan sebagai sudden death, terjun bangunan ke apa, bunuh diri, mati mengejut. Ini bukan mati mengejut, dia mati perlahan-lahan. Siapa? Abu Lahab. Macam mana dia boleh mati? Dia kena sakit kulit yang menyakitkan dia, dan kemudian orang semua tak nak sentuh dia, termasuklah family dia. Anak-anak dia terpaksa lari daripada bandar Mekah tu pergi ke padang pasir seorang diri, kemudian dia mati di padang pasir tu, dalam keadaan menderita. Kemudian anak-anak dia upah orang hamba-hamba ni, hamba-hamba daripada Habasyah, dia kata, kemudian ditarik dengan tali. Kita tarik macam tu, macam kuda leso tu nak, tarik macam tu, tarik, cari lubang, tolak dia masuk dalam lubang. Jadi orang semua tak nak tu. Jadi matinya hinalah. Itu nama dia tab tu. Tab ni dia beza sikit dengan halaka. Kalau halaka ni makna celaka ataupun binasa, tapi tab ni artinya ialah mati secara perlahan-lahan dalam keadaan sakit. Gitu. Itu nama tab. Jadi habis cerita tu, kita masuk cerita sekarang ni ialah apa yang dilakukan oleh orang Quraisy. Apabila Nabi ni dah bercerita, Nabi ni dia bukan hanya, bila dia berdakwah secara terang-terangan ni, dia bukan hanya bercerita masuk Islam, bukan setakat tu saja, tapi dia sebut ni berhala ni tak betul, sembah berhala ni tak betul, Tuhan hanya satu, apa yang kamu buat ni semua tak betul ni. Sebab itulah orang kafir marah. Jadi sinilah maknanya kita ni, pengajaran kita lah, pengajaran untuk kita, iaitu kadang-kadang lah kita ni bila kita nak beritahu orang sesuatu benda, kadang-kadang terpaksa juga sebut kalau perkara tu walaupun orang marah. Bukan nak memarahkan orang, bukan kita ni kena sebut cari pasal untuk memarahkan orang, tapi kalau orang tu dah degil, dia buat juga, dia buat salah tapi dia buat juga, kita dah beritahu secara perlahan-lahan, dia buat juga, beritahu senyap buat juga, maka boleh kita beritahu secara terang-terangan. Jadi ulama kata tak termasuklah tu dalam apa, even lah kata kalau orang tu buat salah, ada tempat-tempat dia sehingga ulama kata boleh sebut nama dia, sebagaimana yang Allah Ta'ala sebut nama Abu Lahab tadi. Jadi orang Quraisy ni pun dah resah dah ni. Sebab apa? Musim tu cerita musim haji. Musim haji dah tiba, dah hampir tiba. Jadi bila musim haji ni, bagi orang Arab masalah ni. Kerana apa? Kerana sebelum daripada ni, Muhammad ni duduk bercerita je, duduk cerita kepada kita ni. Kita ni maknanya kita, orang Quraisy lah. Tiba-tiba sekarang ni musim haji dah dekat dah. Musim haji pada masa tu Syawal juga. Syawal, Zulkaidah, Zulhijjah. Masa tu sama je, sebab dia ikut ajaran Nabi Ibrahim. Jadi apa yang mereka fikir sekarang ni? Sekarang ni orang ramai akan datang dari seluruh tanah Arab. Semua orang Arab datang ke situ. Orang Arab tak tahulah, dia ni sembah berhala, tapi dia nak pergi juga ke Mekah tu. Tu orang panggil cari pasal juga ni, cari Mekah, tak tahulah kan. Itu yang Abrahah marah tu, yang kita cerita hari tu. Abrahah tak suka. Abrahah ni raja di Yaman tu, raja Kristian. Dia tak suka. Kenapa pergi ke Mekah? Apa hebat sangat Mekah? Sebab tu dia buat satu gereja yang besar di Yaman, di Sana'a. Sana'a lah sekarang ni, Sana'a ni tempat perang tu. Jadi dia buat situ, konon-kononnya ni hebat ni, dia kata ada ikon, contoh macam tu lah.
Kenapa pergi Mekah tu yang panas-panas tu? Datang sini, datang sini. Orang tak nak datang. Last kali kita cerita hari tu, ada seorang Arab tu pergi berak dalam tu. Jadi dia marah sangat, diserang Kaabah tu dengan hantar tentera bergajah tu. Itu yang cerita Ashabul Fil tu. Kisah Fil tu, kisah gajah tu. Jadi cerita sini ni, orang Arab dah pergi. Sekarang musim haji dah dekat. Orang Arab nak datang semua. Pembesar-pembesar Quraisy ni pun suspend ni. Takut nanti apa? Muhammad ni dia tak kira. Dia cerita semua. Dia berdakwah semua. Apa-apa jadi pun dia akan ceramah dia. Jadi orang Quraisy ni pun bermusyawarah lah, pembesar-pembesar dia. Jadi mereka mengadakan pemusyawarah. Jadi kepala dia pada masa tu nama dia adalah Al-Walid Ibnul Mughirah. Bukan nak suruh hafal nama-nama penjahat-penjahat ni tapi ingatlah ini nama-nama samsing tu. Al-Walidu Ibnul Mughirah. Mereka berkumpul. Jadi dia kata apa? Dia kata sekarang orang Arab, dia kata, orang Arab semua nak datang ke Mekah, dia kata nak buat haji. Kita ni mesti kena cipta satu perkataan yang mana supaya kita label Muhammad ni, kita letak nama pada Muhammad ni supaya orang-orang Mekah, orang-orang yang datang buat haji ni jangan dengar cakap dia. Jadi dia pun bincanglah dia. Berbincanglah. Yang pertama sekali dia kata ada orang bagi idea dalam mesyuarat tu, kita letak nama Kahan lah. Kahan ataupun Kahin. Kahin ni Tok Nujum. Nujum yang tukang apa ni? Ni boleh tahu ni, awak ni tengok tangan. Kalau sekarang lah ataupun zodiak tu. Ada juga tu, bintang-bintang tu kan. Awak ni apa, Capricorn ke Pisces ke apa benda tu kan, Cancer ke apa. Kalau macam ni, itu semua tu lebih kurang tu Nujum Nabi SAW kata, siapa pergi jumpa Nujum telah kafir dengan Muhammad. Kalau dia percaya dengan apa yang Nujum tu cakap. Pergi tu, kalau pergi dah pergi je 40 hari dah tak terima ibadat. Kalau pergi tak percaya lagi, kalau percaya kufur. Sebab apa? Tak ada yang mengetahui perkara ghaib kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi pun tak tahu ghaib. Kalau Nabi tahu ghaib, Nabi tahu benda-benda yang ghaib ni, nescaya dia kata lastaksatu minal khair. Kalau kata Ibnu dulu, jin dulu cerita dengan Nabi Sulaiman. Jadi tak tahu benda ghaib ni. Dulu benda ghaib ni yang kita cerita hari tu kan, benda ghaib ni dia ada tertulis atas tu. Jadi jin-jin ni ada pergi mengintai tak pergi mengintai apa, mengintai atas langit tu. Dia pergi minta. Jadi dijaga tempat tulis tu, apa yang akan terjadi tu Allah Taala dah tahu dah, tapi ditulis itu di atas langit tu. Kemudian jin ni pergi merayau, dia pergi mengintai. Jadi dia ceritanya ialah malaikat ni, bila malaikat tak ni dia, jin pun mengintai, tengok, ni dia kata, pada tarikh ni akan berlaku ni, pada tarikh ni akan berlaku ni. Kemudian dia turun, jin tu, dia pergi jumpa dengan ni, yang dipanggil sebagai Nujum ni. Jadi dia cerita Nujum, nanti berlaku ni, Jadi Nujum tu beritahu pula. Jadi kita sekarang ni, bagi kita sekarang ni, Nujum ni tak boleh pakai dah. Sebab apa? Sebab bila diutuskan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jin tu nak naik tak boleh dah. Datanglah meteor yang tembak dia tu. Meteor tahi bintang yang hari tu berlaku kat sini. Hari Ahad sekejap tu, makan yang kuat hari tu. Hari Ahad tu pukul 11 pagi. Dia kata meteor tu wallahu alam, saya tak tahu kan. Tapi meteor ni dia kejar syaitan, sebagaimana dia kejar jin, sebagaimana yang disebutkan oleh dalam Al-Quran. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala ni lepas ni minta maaf Jadi yang tadi ni mesyuarat Quraisy ni geng-geng kepala Quraisy ni, dia kata kita letak nama dia Nujum Muhammad ni. Walid bin Mughirah ni dia fikir. Dia fikir, dia kata tak sesuai nama Nujum ni. Sebab apa? Muhammad ni bukan dia Nujum. Bukan cerita pasal okey, jadi orang lain pula bagi idea pula. Saya rasa tukang sihir. Sebab apa? Sebab dia apa yang dibuat ni dia kata dia telah yufarriqu bainal mar'i wa zawji. Kadang-kadang Muhammad ni ajaran dia menyebabkan orang yang ikut dia, kalau anak ikut, ayah tak ikut, kadang-kadang berpecah jadi. Ni sihir ni. Dia kata. Ada kadang-kadang isteri ikut, suami tak ikut. Ada macam tu. Macam yang kita cerita hari tu, seperti Abdul As dengan Zainab dah. Anak Nabi tu. Pecah tu, maknanya seorang ikut, seorang tak ikut. Tapi pada masa tu dia tidak berpisah. Syariatnya dia belum lagi dihukumkan kalau seorang tu kafir, seorang tu Islam, dia masih lagi kahwin macam biasa. Dia tak pecah. Itu jadi dia kata ni sahih. Al-Walid kata apa? Al-Walid kata no. Ni bukan sahih ni. Aku kenal, dia kata.
Kemudian lagi seorang lagi kata, tak, dia kata ni Muhammad ni, dia kata ni apa ni, syair kata, syair. Dia ni pandai syair. Tengok kata-kata dia tu. Kata-kata dia ni, oh, dia kata. Indah ni. Tengok. Sebenarnya Nabi Muhammad tu bawa Quran. Jadi bila bawa Quran dia kata, tu penyair, tukang apa ni? Penyair. Jadi tu semua tu di antara kata-kata. Jadi Allah Subhanahu yang terakhir, minta maaf, yang terakhir yang keempatnya ialah kata gila. Jadi cukuplah. Gila satu, tukang sihir satu, penyair satu, kemudian tukang nujum satu, ahli nujum satu. Al-Walid ibn al-Mughirah ni dia kata tak, dia kata semua tu tak logik, dia kata. Habis tu apa? Itulah dalam Quran kata apa? Dalam Quran surah Muddassir Allah Subhanahu Wa Taala cerita. Jadi sekarang ni dia mesyuarat sama-sama dia, tapi orang tak tahu. Kemudian tiba-tiba Allah cerita kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dan kita baca sekarang. Dia kata apa? Allah Taala kata apa? Innahu fakkara wa qaddar. Dalam Quran, innahu fakkara wa qaddar. Dia berfikir. Allah Taala tak sebut nama dia. Nama dia Al-Walid ibn al-Mughirah. Tapi dia, Allah Taala kata innahu fakkara, dia berfikir. Lepas tu qaddar. Qaddar ni maknanya macam ni. Qaddar ni ialah sesuai ke tak? Sesuai. Itu nama dia qaddar tu. Iaitu dalam bahasa Melayunya tak ada, saya tak tahu. Itu qaddar, tapi maknanya ialah tak sesuai macam itulah. Maknanya kalau kita tu kan macam kalau kita kata, oh ni gambar masjid Nabi ni, ni masjid kita ni kan, sesuai tak sini bila kita fikir sesuai tak sesuai, itu nama dia qaddar. Jadi Allah Taala kata innahu fakkara wa qaddar. Terjemahan dia, terjemahan saya ni, terjemahan saya nak bagi sedap sikit ni. Dia kata indahu, start berfikir dah dia. Dia start fikir tu. Start fikir, lepas tu start nak letak apa yang paling sesuai. Itu nama dia, innahu fakkara wa qaddar. Fakutila kaifa qaddar. Allah Taala kata, celakalah. Macam mana dia boleh fikir ni? Makna semua label-label ni, label yang nak letak pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni adalah label-label yang tak betul. Summa kutila kaifa qaddar. Allah Taala kata. Kemudian celaka dia. Tengok Allah Taala sebut celaka tu. Summa nazar, kemudian dia berfikir lagi. Summa abasa wa basar, kemudian muka dia berkerut. Macam itulah kot kata abasa ni merengek-rengek muka, lepas tu abasa wa basar, bahasa Arab Jadi dia muka dia kalau basar ni dia orang buat benda ni, ni mata ni macam ni. Macam tu. Macam tu maknanya, tapi tak ada terjemahan tu, saya payah sikit Jadi dia kata abasa wa basar. Kemudian summa adbara wastakbar, kemudian dia berpaling. Allah Taala kata. Kemudian tu dia pun istakbar. Istakbar ni sombong. Macam itulah Kemudian faqala in haza illa sihrun yusar. Akhir sekali dia pun buatlah keputusan dia. Dia kata apa yang kamu cakap ni semua tak betul. Tapi yang paling dekat lah, sebab tak ada dah. Tak A, B, C, D, MCQ. Dia ambil sekali lah yang apa dia kata. Iaitu yang paling sesuai sekali ialah Muhammad ni ialah tukang sihir. Illa sihrun yusar. Yusar ni artinya ialah sesuatu benda yang diambil daripada orang lain. Itu yusar. Jadi akhirnya dia pun buat keputusan situ, semua orang dah setuju. Quraisy tu akhirnya apa yang dia buat? Dia buat ialah dia pergi kepada menunggu di tempat-tempat immigration. Saya sebut immigration minta maaf, bukan tempat immigration, tapi tempat orang masuk. Sebab dia ada, kalau nak masuk ke Mekah tu, dia ada, kita panggil apa? Dia panggil pintu masuk yang dipanggil sebagai, kita panggil mikot. Mikot makani, mikot ada kan? Mikot makani tu mikot tempat masuk. Ni melalui sini, ni orang sini daripada sini, orang Iraq masuk sini, orang Yaman masuk sini. Dia tunggu tempat-tempat tu. Konon-konon kita nak immigration dia tunggu situ. Apa dia cerita ni kepala-kepala Quraisy ni, dia kata jaga sikit, awak masuk di sini, siap kita bagi amaran ni. Ada seorang nanti nama dia Muhammad, dia ni dah gila, dia ni kepala dia tak betul, dan dia ni tukang sihir, jaga sikit. Itulah cerita dia, macam itulah akhirnya orang elok-elok orang tak tahu jadi orang tahu. Cerita Nabi ni kan. Maknanya orang dah tak tahu, orang bukan tahu, sekarang dah tahu. Ada. Ada. Sebab itulah ada seorang daripada Yaman, nama dia Tufail bin Amru Ad-Dausi. Nama dia Tufail bin Amru Ad-Dausi nama dia. Dia ni antara orang itulah macam tu. Bila sampai ke nak masuk ke Mekah tu, dia pun diceritakan. Bila orang cerita, dia pun fikir, apa dia buat mula-mula? Dia ambil kapas, dia letak dalam telinga dia.
Lepas tu kata, tapi dia duduk tepi Kaabah. Kemudian tiba-tiba Muhammad ni datang ceramah. Ceramah Nabi ni baca Quran lah baca Quran, cerita penerangan, cerita. Tapi dia ni letak kapas. Orang lain kali letaklah batu ataupun tu yang kapal terbang letak tu yang kuning tu barulah tak dengar. Dia letak kapas. Dengar juga, dia kata, terdengar juga. Dia kata, dia fikir aku ni orang cerdik. Tapi kenapa aku takut nak dengar? Kalau apa yang Muhammad cakap tu aku tolak. Kalau salah, kalau betul, rugi aku tak dengar. Macam tu. Logik juga cara fikir dia tu. Maknanya dia kata, buat apa? Aku kan bukan orang bodoh. Jadi dia dengar. Dia dengar apa jadi pada dia. Bila dia dengar saja, Nabi SAW baru sikit dia dah masuk Islam terus. Tufail bin Amr ad-Dawsi. Maknanya sini ceritanya ialah orang Quraisy ni dia buat plan dalam Quran Allah Taala sebut wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Orang-orang yang tak suka pada Islam ni mereka buat plan. Tapi Allah Taala ada plan dia. Kadang-kadang apa yang dibuat oleh orang kafir itulah kadang-kadang ni. Kita tak contoh yang berlaku zaman sekarang pun Kadang-kadang orang tak nak fikir pasal Islam seluruh dunia ni Kita kata ada internet lah, ada apa ni. Tiba-tiba berlakulah orang kafir buat satu benda kepada orang Islam. Tengok-tengok orang yang tak minat ni, tak pernah dengar ni, jahat. Memanglah kata kena bunuh di New Zealand macam-macam lah Tapi selepas daripada kena bunuh tu, ramai pula orang masuk Islam sebab apa nak tahu pula Islam ni apa. Ramai kan kita tengok dalam gambar tu kan, duduk berkumur dekat masjid tu kan, dia punya tu. Sebab asalnya kerajaan dia kesian kepada orang Islam ni yang kena bunuh di masjid tu. Dan 50 orang hari tu lebih kurang 50 orang. Jadi kemudian kumpul pula buat sembahyang besar-besar. Jadi orang fikir pula nak tahu pasal. Macam itulah sama. Kan? Maknanya dia fikir konon-kononnya bila label kepada Muhammad, letak label-label yang buruk-buruk ni, maka orang tak akan benci pada Muhammad. Rupanya tersebar lagi lah berita. Ramailah pula orang masuk Islam. Cuma orang-orang yang seperti Tufail saya sebut tadi, Tufail bin Amr ad-Dawsi tu ialah orang yang mana walaupun dia masuk Islam tapi dia tak beranilah nak cerita dia Islam, sehingga dia balik kampung dia. Balik kampung dia, cerita dia ni ialah dia telah mengislamkan hampir semua orang di kampung dia. Apa nama dia? Tufail bin Amr ad-Dawsi. Salah seorang daripada yang masuk Islam, yang kampung dia tu, daripada kampung dia tu ialah nama dia Abu Hurairah ad-Dawsi. Orang yang menyebarkan hadis. Kalau tak ada Abu Hurairah, lebih kurang 4,000 hadis kita tak ada dengar. Alhamdulillah. Hasil siapa tu? Hasil sumbat kapas dalam telinga. Jadi maknanya adalah kita kata hikmah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itulah cerita dia. Jadi yang diceritakan oleh salah seorang daripada sahabat Nabi ni, dia kata, aku pernah dulu semasa peristiwa ini, peristiwa immigration bukan immigration jangan cerita immigration sebab contoh itu seolah-olah macam tempat pintu masuk ke Mekah tu ialah, dia kata salah seorang daripada sahabat yang masuk Islam kemudian. Dia kata dia bersama dengan ayah dia pergi ke Mekah. Kemudian tiba-tiba datanglah seorang yang telah mengajak ayah dia masuk Islam. Cerita tentang berhala ni tak betul, cerita pasal Allah, cerita pasal ni. Tapi ayah dia tak masuk Islam pada masa tu, dia kata. Cuma dia tanya ayah dia. Kemudian lepas daripada lelaki tu, dia kata berceramah tu, kemudian lelaki tu pergi, datanglah seorang lain di belakang dia tu, di belakang lelaki tadi. Apa lelaki tu cakap? Lelaki tu cakap, kamu jangan ikut dia tu sabik kazab, dia kata, penipu dan murtad. Tu dia. Bagi istilah dia panggil sabik. Sabik tu maknanya murtad lah. Murtad ni apa? Maknanya tak nak ikut agama nenek moyang kita. Itu. Dia tu murtad lah, ikut dengan Tuhan dia baru, Muhammad. Apa ni, Tuhan Allah, Tuhan. Jadi, selepas daripada lelaki tu pergi, orang tu dah pergi, lelaki yang datang tadi, tukang ceramah pula tu, tukang memberitahu pula, kata, ni bohong, ni penipu, ni semua, jangan ikut dia. Pergi, aku tanya ayah aku, dia kata, siapa yang lelaki yang datang kemudian tu? Dia kata, yang tu bapa saudara dia. Itulah Abu Lahab tu. Jadi Abu Lahab ni, dia jadi kerja pula. Tak ada kerja, jadi kerja. Iaitu apa? Ekor. Jadi pengekor, orang panggil ekor, dia duduk belakang. Muhammad ceramah sana, dia pergi pula. Jangan ikut. Itu bohong tu. Nabi pergi sini, dia cakap pula bohong. Macam itulah kerja dia. Tak ada kerja, baik duduk rumah tak Pergi tanam sayur ke apa benda. Cerita. Jadi itu cerita dia.
Ulama-ulama telah menyebutkan beberapa cara yang telah digunakan oleh orang kafir. Jadi kesimpulan yang dalam Quran Allah Ta'ala sebut macam-macam cara yang digunakan oleh orang kafir untuk menjatuhkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ataupun menolak Islam ni. Yang pertama sekali dia sebut ialah dalam bahasa Arabnya as-sukhriyah wat tahkir was istihza' wat takzib wat tadhik. Bahasa Melayunya kita kata memperolok-olokkan, mengketawa-ketawakan, mengata Nabi ni penipu dan macam-macam. Itulah bentuk yang pertama. Jadi banyaklah ayat Quran sini yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut sini. Sebagai contohnya, wa qalu ya ayyuhallazi nuzzila alaihi zik innaka lamajnun. Mereka berkata, wahai Muhammad, dia kata kamu ni dapat wahyu, kamu ni gila sebenarnya. Innaka lamajnun. Jadi maknanya apabila turun kita kata surah surah Al-Qalam Nun wal qalami wa ma yasturun. Allah Ta'ala kata dalam ayat surah tu, wa ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Wahai Muhammad, Allah Ta'ala beritahu, wahai Muhammad, engkau dengan nikmat Tuhan engkau sebenarnya tidak gila. Jadi ayat tu starting terus dia start dengan perkara tu, nak menunjukkan bahawa Nabi pada masa tu memang kalau ikut kita sebagai manusia biasa ni memang tension. Sebab apa? Kalau semua orang kata gila, kalau 10 orang kata gila, alhamdulillah kita sekarang tak ada orang kata gila. Mungkin sebab kita ni belum betul-betul lagi insya-Allah kan. Mungkin kita tak berani nak cerita Islam pada orang mungkin kalau kita cerita banyak-banyak nanti orang kata gila. Yang kedua ulama kata isaratus syubhat wa taqsifid diayat al-kazibah, iaitu menimbulkan dia buat cerita-cerita yang meragu-ragukan orang dan mengatakan bahawa Muhammad ni antaranya disebut ialah adghasu ahlam. Dia kata itu dalam Quran sebut. Dalam Quran kata Muhammad ni adghasu ahlam, iaitu mimpi-mimpi mengarut, mimpi merapu, mimpi tak betul yang Muhammad ni dapat daripada mana. Ataupun dia kata sebenarnya yang Muhammad cakap ni sebenarnya dia dapat daripada hantu. Macam itulah cerita dia. Kemudian seterusnya ialah dia kata yang terakhirlah saya ambil iaitu dia kata menggunakan pelbagai cara untuk menghalang orang daripada dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar Quran. Dalam Quran Allah Taala ceritakan kepada kita, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, dalam surah Fussilat ayat 26 Allah Taala kata, wa qala allazina kafaru la tasma'u li hadzal Qur'an walghaw fihi la'allakum taghlibun. Maksud dia kata, berkatalah orang kafir, jangan kamu dengar Quran ni, la tasma'u li hadzal Quran, jangan kamu dengar, walghaw fihi la'allakum taghlibun, dan kamu buat bising. Buat bising maknanya tarik perhatian orang lain. Kalau walghaw ni maknanya buat larakan orang, gitu, melarakan orang daripada dengar Quran tu. La'allakum taghlibun, moga-moga kita semua menang, dia kata, awak semua menang. Jadi apa yang diceritakan sini ialah adalah orang-orang Arab Quraisy ni, kepala-kepala dia ni ada dua cara dia buat. Nombor satu, ada seorang nama dia An-Nad bin Al-Haris. Nama dia Nad, salah seorang juga daripada 25 orang yang saya cerita hari itu. Mereka dia ni adalah kepala-kepala Quraisy yang menentang Nabi. Nad bin Al-Haris ni kalau dalam bahasa buku sirah dia kata ahadu syayatin Quraisy, dia kata salah seorang daripada syaitan Quraisy. Teruk sikit bahasa dia. Tu bahasa kitab tu, bahasa kitab sirah tu. Kalau bahasa kita penjahat, gangster kita kata, tapi dalam kitab ni dia kata syaitan terus. Salah seorang daripada syaitan Quraisy ni nama dia An-Nad bin Al-Haris. Apa dia buat bila Nabi ni sedap sangat cerita ni, cerita macam-macam, cerita akhirat, cerita zaman dulu dan sebagainya, apa yang dia buat ialah dia telah pergi ke Hirah. Hirah ni ialah dekat dengan Iraq. Dia pergi buat apa? Dia pergi cari orang yang pandai-pandai, kita panggil orang pandai bercerita, yang tahu cerita-cerita lama. Jadi dia pergi, dia buat apa? Dia pergi, dia belajar dengar cerita ni. Jadi dapat cerita tu, dia balik ke Mekah, dia pun buatlah dia punya dia punya inilah boost dia. Buat ni Muhammad duk cerita sini, dia pun startlah cerita sini. Cerita dia apa? Tentang kisah-kisah lama-lama, kisah raja-raja Parsi, tentang raja India. Dia ceritalah.
Jadi orang panggil, kalau zaman dulu orang panggil penglipu lara. Tak tahu ada tak di sini. Ada gitu Penglipu lara ni orang tukang cerita. Zaman dulu tak ada TV, tak ada apa. Jadi orang dengar benda tu lah. Sekarang ni sama juga kan. Orang dengar tengok Korea, orang tengok movie, sama lah tu cerita dia lebih kurang cerita-cerita yang tak betul tu. Jadi makna di sini, bila Muhammad ceramah, dia pun start ceramah dia, cerita dia. Tujuan dia apa? Itu yang Allah Ta'ala sebut tu. La tasma'u lihazal Qur'an walghaw fi. Itu satu cara. Cara yang kedua, dia buat sini ialah apa? Yang disebutkan ahli sirah ni, dia kata apa? Iaitu, wa fi riwayatin an ibni Abbasin anna nadr kana qad ishtara qainatan. Dia kata An-Nadr bin Al-Haris tadi ni bila kita fikir-fikir, kita tengok kan, memang pelik lah orang-orang jahat-jahat Mekah ni. Dia tak ada kerja betul ni. Baik di rumah kita katakan, tapi kenapalah dia percaya kerja? Apa yang dia buat ni? Nadr ni juga telah membeli seorang penyanyi, dia kata. Qainatan tu ialah seorang yang pandai menyanyi, dan kemudian fakana la yasma'u bi ahadin yuridul Islam illa in talaqa bihi ila qainatihi. Bila dia dengar saja ada orang nak masuk Islam, maka dia akan bawa penyanyi dia tadi ni, fayaqulu at'imihi waskihi wa ghannihi hadza khairum mimma yad'uka ilaihi Muhammad. Dia kata pergi menyanyi depan dia. Tak ada kerja tu, satu kerja lagi tu. Dahlah beli penyanyi. Orang pandai menyanyi, lepas tu suruh menyanyi depan tu. Depan apa? Orang yang nak masuk Islam tu. Kemudian wafihi, tentang perkara ini turunlah ayat wa minan nasi man yashtari lahwal hadis liyudilla an sabilillah. Allah Taala kata di antara manusia ini ada orang yang menghabiskan duit dia untuk membeli kata-kata yang tak betul. Lahwal hadis. Lahwal hadis ni ialah cerita-cerita tak betul, ataupun ungkapan-ungkapan tak betul, ataupun inilah kita kata sekarang kadang-kadang ni kita kan, maknanya kita banyak gangguan dah gangguan apa? Benda baik dengan benda tak baik dah Kalau kita kata tak ada masa, pelik juga orang kata kan. Orang kata saya tak ada masa. Tapi tengok-tengok, boleh dengar menyanyi, boleh dengar ni, boleh pergi pesta, boleh pergi apa. Bukan sinilah insya-Allah kan tak Tapi maknanya, boleh ada masa pula. Tapi kalau kita kata, pergilah mengajar ni, antara maghrib dengan isyak je, bukan lama pula Semua masjid ada. Masjid Beribi ada, masjid ni ada, semua masjid ada. Nak yang mana satu? Nak tafsir ada, hadis ada, semua ada. Tapi sibuk pula kata. Itulah maknanya kelemahan kita lah insya-Allah insya-Allah Jadi moga dapat datang majlis ilmu ni dapat pahala tu Dapat pahala. Tidur pun tak apa. Saya beritahu bukan nak suruh tidur kan. Tapi mana kalau tidur pun dapat pahala dalam majlis ilmu. Tidur di rumah tak tahu lagi insya-Allah jadi inilah yang dibuat, dan perkara ni kita tengok telah berlaku sama jugalah kan. Di zaman dulu, di zaman Nabi SAW, dan juga telah berlaku jugalah sampailah ke hari kiamat. Sebab itulah Allah Ta'ala sebut sini, di antara manusia ni ada orang yang menghabiskan duit dia untuk membeli perkara-perkara yang tak betul. Untuk membeli perkara-perkara yang melahwal hadis, iaitu melalaikan dia. Liyudilla an sabilillah, dengan tujuan dia, maka dia akan sesatlah daripada jalan Allah. Itu surah Luqman ayat yang ke-6. Dah habis itu beberapa perkara lah yang saya sebut, cara-cara macam mana orang Quraisy ni untuk menghalang dakwah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Tak jadi, semua tak jadi. Itu dipanggil dalam kitab sirah ni, dipanggil cara lembut. Tu lembut tu macam tu. Lembut tu kan, maknanya dia pergi sebab apa? Dia tak usik body. Dia tak usik physically. Selepas daripada tak menjadi cara dia tu, sebab apa? Orang tetap juga nak masuk Islam. Orang tetap juga. Dia buat cara keras pula. Cara keras ni dalam kitab sirah nama dia al-ittihadat. Ittihadat tu maksudnya cara penentangan secara fizikal. Dia buat serangan secara fizikal. Apa yang dia buat? Jadi dia bahagikan, ulama-ulama sirah sini telah menyebutkan ada dua bentuk. Yang pertama sekali dia buat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri. Yang kedua dia buat pada para sahabat. Jadi di Mekah ni ada dua jenis orang, dua jenis kategori. Ada satu kategori ni orang-orang yang lemah, ada orang-orang hamba, ada orang-orang yang maknanya tak ada family. Datang daripada jauh, seperti Suhaib Ar-Rumi contohnya. Suhaib Ar-Rumi ni dia bukan hamba, tapi dia ni orang yang tak ada family. Keluarga tak ada. Ada orang jenis orang besar. Orang besar ni makna orang keturunan tinggi, dia ni macam Nabi lah. Nabi ni keturunan Abdul Muttalib. Jadi keturunan macam Abu Bakar. Kalau orang yang keturunan tinggi-tinggi ni, orang yang ada ramai saudara mara ni, orang Quraisy takut sikit nak sentuh.
Yang jadi mangsa teruk ni sebelah sini ni. Sebelah mana? Iaitu orang-orang yang rendah-rendah ni ataupun hamba lah biasanya kan. Jadi dia sebut sinilah yang pertama saya sebut ni iaitu seorang yang bernama Mus'ab ibnu Umair. Saya sebut seorang lah malam ni. Itu pun tak sempat dah, insya-Allah. Dah isyak dah. Jadi untuk mengetahui cerita lagi lebih macam mana yang dibuat ni oleh orang-orang Quraisy semua ni, jadi insya-Allah lah saya rasa kita kena sambung nanti minggu depan insya-Allah. Banyak ni disebut ni. Jadi setengah-setengah tu cerita kita tahu. Seperti Bilal tu itu popular lah ni, masyhur. Letak atas batu tu. Tapi ramai lagi, lebih kurang insya-Allah kita akan sebut dalam 15 orang insya-Allah. 15 orang sahabat ni yang diseksa, yang disebutkan dalam hadis-hadis, disebutkan dalam kitab-kitab sirah insya-Allah. Jadi insya-Allah lah kita tunggulah minggu depan untuk tahu cerita lebih lagi. Kalau tak sabar bacalah insya-Allah. Kita ada insya-Allah di pasaran. Wallahu a'lam bissawab. Jadi insya-Allah kita sama-samalah menutup majlis kita pada malam ni dengan kita membaca surah Wal Asri. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wassalamu alaikum warahmatullahi